salam sejahtera. Apa khabar pelajar semua? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya Cikgu Jenny dan pada hari ini Cikgu akan mengajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 4. Tajuk pembelajaran pada hari ini diambil daripada bab 3.1 pemilihan pakaian dan tumpuan topik kita pada hari ini ialah ujian pembakaran fabrik. Baiklah, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca standard pembelajaran. Standard pembelajaran untuk topik ini ada dua, iaitu yang pertama menjalankan uji kaji fabrik mengikut prosedur ujian pembakaran. Yang kedua, menganalisis hasil ujian pembakaran fabrik. Okey, jadi yang pertama sekali kita harus lihat apakah peralatan diperlukan untuk menjalankan ujian pembakaran. Okey, jadi kita lihat yang pertama ialah penunu Bunsen. Jadi cikgu tunjukkan lagi gambar raja. Okey, yang kedua ialah pemetik api. Alatan ketiga iaitu alas asbestos. Yang keempat penyepit dan yang kelima mangkuk pijar. Jadi ada lima alat yang diperlukan untuk melakukan ujian pembakaran. Okey, jadi kita lihat pula kepada bahan-bahan yang diperlukan semasa melakukan ujian pembakaran. Jadi, dengan melihat gambar raja ini, pelajar nampak ada dua jenis fabrik yang boleh kamu gunakan, iaitu yang pertama fabrik asli, okey, yang terdiri daripada kapas, sutra, linen ataupun benang sayat. Jadi, pelajar bolehlah menggunakan beberapa contoh kain kapas, kain sutra, linen dan benang sayat untuk melakukan ujian pembakaran. Nah, yang jenis yang kedua pula, pelajar boleh menggunakan fabrik buatan. Okey, jadi pelajar bolehlah menggunakan contoh-contoh kain seperti kain viskos, triestate, acetate, acrylic, polyester ataupun polyamida atau nylon. Okey, jadi ada dua jenis bahan yang pelajar boleh gunakan untuk menjalankan ujian pembakaran fabrik. Okey, jadi kita mulakan dengan langkah pertama ujian fabrik ataupun langkah 1. Alright. Jadi 1, pakai baju makmal. Okey. Jadi baju makmal yang biasanya dipakai dalam makmal untuk menjalankan ujian adalah berwarna putih sama ada lengan panjang ataupun lengan yang pendek. Yang kedua, sediakan peralatan. Okey. Jadi yang pertama sekali ialah sediakan alatan penunu Bunsen. Okey. Kemudian asbestos. Yang kedua, sediakan mangkuk pijar dan juga penyepit. Dan seterusnya, pelajar boleh sediakan bahan iaitu fabrik. Jadi kita boleh mulakan dengan fabrik kapas yang biasa, yang senang kita dapati. Dan akhir sekali, yang keempat itu kita akan nyalakan penunu Bunsen. Langkah 2 ujian pembakaran. 1, gunakan penyepit untuk memegang fabrik. Okey, itu dia penyepit. Dan kedua, kita akan bakar fabrik. Okey, itu adalah langkah yang kedua. Jadi kita lihat langkah 3 untuk ujian pembakaran fabrik. 1, perhatikan perubahan yang berlaku kepada fabrik. 2, kenal pasti bau yang dihasilkan. Langkah 4 ujian pembakaran fabrik ialah kita melihat kepada hasil pembakaran. Okey, jadi kita kenal pasti kesan atau hasil pembakaran fabrik, lihat apa yang terjadi kepada sisa fabrik tersebut. Kemudian yang kedua ialah kita letakkan hasil pembakaran fabrik di dalam mangkuk pijar. Okey, seterusnya ulangi langkah-langkah ujian pembakaran ini untuk fabrik-fabrik yang lain pula untuk mendapatkan keputusan ujian pembakaran bagi setiap fabrik. Jikalau untuk ujian yang pertama sekali kamu menggunakan fabrik kapas, jadi ujian yang kedua itu kamu boleh menggunakan fabrik yang lain, contohnya kain satin. Okey, jadi kamu ulangi lagi prosesnya seperti yang kita sudah buat tadi, iaitu langkah pertama. Okey, langkah kedua, diikuti langkah ketiga dan langkah keempat. Okey, begitu juga seterusnya untuk fabrik-fabrik yang lain. Okey, jadi ini adalah sekali lagi cikgu tunjukkan
jenis fabrik yang boleh digunakan semasa ujian pembakaran, iaitu fabrik asli yang terdiri daripada kapas, sutra, linen dan benang sayat. Begitu juga pelajar boleh menggunakan fabrik buatan daripada viskos, triestet, acetate, acrylic, polyester dan polyamida nylon. Okey, jadi sekarang kita akan melihat pula hasil ujian pembakaran. Kita akan bincang tentang ini adalah ujian pembakaran. Jadual yang cikgu tunjukkan tentang hasil pembakaran fabrik asli. Okey. Okey, jadi kita akan melihat kepada kain kapas dan linen dahulu kerana hasilnya lebih kurang sama, dan kita akan melihat kepada kriteria seperti apabila menghampiri api, ketika dibakar, setelah api padam, bau dan hasil pembakaran. Okey, jadi pertama sekali kita lihat kapas dan linen. Okey, apabila berhampiran dengan api, kedua kapas dan linen akan menyala berwarna kuning. Okey, dan ketika dibakar pula, kapas dan linen akan terbakar dengan cepat. Dan apabila api padam, kapas dan linen pula akan terus menyala. Okay, api pada kapas linen akan terus menyala walaupun api itu ataupun penunuh Bunsen itu kita padam. Okay. Dan seterusnya, bau yang dihasilkan untuk kedua-dua kapas dan linen adalah seperti bau kertas terbakar. Dan akhir sekali, iaitu hasil pembakaran, kedua-dua kapas dan linen akan berwarna kelabu. Okey, seterusnya kita lihat pula untuk fabrik sutra dan benang sayat. Apabila berhampiran dengan api, kedua-dua fabrik ini akan berasap. Okey, kita akan lihat, nampak kelihatan asap itu masih ada. Kemudian ketika dibakar, kedua-dua untuk fabrik sutra dan benang sayat ini akan terpadam sendiri. Dan apabila kita padamkan api daripada penunuh Bunsen itu, nampaknya api akan terpadam. Okey, api akan terpadam dan bau yang dihasilkan adalah seperti bau rambut terbakar, dan akhir sekali hasil pembakaran yang kamu akan lihat ataupun pelajar akan lihat ialah peroi dan manik hitam. Okey, untuk kedua-dua sutra dan benang sayat, dan ada tambahan di bahagian sutra iaitu yang boleh dihancurkan, manik hitam yang boleh dihancurkan. Okay, seterusnya, kita lihat pula hasil pembakaran untuk fabrik buatan. Jadi, fabrik buatan juga kita akan melihat kriteria yang sama, iaitu apabila hampir dengan api, ketika dibakar, setelah api padam, bau dan juga hasil pembakaran. Okey, jadi kita akan lihat kepada kesemua 5 fabrik buatan ini. Okey, jadi pertama sekali apabila berhampiran dengan api, kesemua fabrik buatan ini akan menyala. Okey, semua akan menyala. Viskos, triestet, acetate, polyester, polyamida nylon, acrylic. Apabila berhampiran dengan api akan menyala, dan ada tambahan di situ, acrylic akan mengeluarkan api berwarna kuning. Okey, dan ketika dibakar, okey, semua fabrik buatan juga akan terus terbakar. Dan kalau kamu lihat polyamida dan nylon di situ akan terbakar dengan cepat. Polyamida nylon dan acrylic, okey, akan terbakar dengan cepat. Nah, apabila kita padam penunuh Bunsen pula, okey, kita padam api pada penunuh Bunsen. Okey, jadi setiap fabrik buatan ini mempunyai hasil yang lain-lain, tidak sama. Okey, kita lihat kepada viskos akan mengeluarkan asap berwarna putih. Untuk triestet, acetate pula akan mengecut, fabrik akan mengecut dan mencair. Polyester pula akan mengeluarkan asap berwarna putih, mencair dan menitis. Polyamida dan nylon akan mencair dan menitis, manakala acrylic akan kelihatan berasap hitam. Okey. Jadi untuk bau pula, untuk viskos berbau seperti kertas terbakar, triestet acetate berbau seperti cuka, polyester berbau seperti plastik terbakar, polyamida nylon berbau busuk, dan acrylic mempunyai bau seperti plastik terbakar. Dan jikalau pelajar lihat, kesemua fabrik ini mempunyai bau yang tidak sama. Okey, masing-masing mempunyai bau yang tersendiri.
Okey. Jadi akhir sekali kita akan lihat hasil pembakaran untuk fabrik buatan. Jadi yang pertama kita lihat hasil pembakaran untuk viskos, iaitu akan meninggalkan abu halus berwarna kuning. Okey, untuk triestate, acetate pula akan meninggalkan abu berupa manik rapuh berwarna kelabu. Untuk polister akan meninggalkan abu berupa manik hitam keras. Polyamida nylon pula akan meninggalkan abu berupa manik coklat keras. Acrylic pula akan meninggalkan abu hitam yang rapuh. Okey. Jadi ini adalah semua ialah tentang hasil pembakaran fabrik buatan. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap pelajar dapat memahami apa yang cikgu sudah sampaikan. Okey, jadi kita jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa like dan subscribe channel cikgu sekiranya pelajaran kita pada hari ini menarik dan bermanfaat. Okey, jumpa lagi. Bye.